Jadi siput. Adik, siput pergi sekolah. Mungkin nak jadi siput. Gigit Umi. Sorry. Adik nak jadi apa? Siput. Sebab apa? Siput tak pergi sekolah. Gigit Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wah, panas tu, nampak? Kenapa saya kat atas ni? Saya dekat atas, beranda atas. Saya nak vitamin D. Janganlah cakap kat saya, Poiza vitamin D sekian-sekian. Tak nak lah. Ni saya punya cara nak vitamin D. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Morning di Kaya Food Style. Thank you for watching. Tadi borak. Saya tengah setting-setting. Tak tahu tajuk apa hari ni kan. Lepas tu anak saya, Umi nampak tak apa tu kat bawah? Saya terus ternampak, saya cakap apa yang dia kata apa tu. Lepas tu saya ternampak siput. Lepas tu tiba-tiba dia cakap, Umi tahu tak, siput tak pergi sekolah. Sebab siput tak ada sekolah. You tahu tak kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia tak suka pergi sekolah. Mana Mukesh? Mukesh kena duduk situ dekat tempat siput. Mukesh. Aunty uncle tak nampak Mukesh. Mukesh tengoklah tempat siput. Tu nampak siput 2 ekor tu Muris kata nak jadi. Muris kata nak jadi siput. Muris. Muris lambai. Muris. Muris lambai. Bye. Okey korang. Waalaikumsalam Sa'diah Zakaria. Siapa lagi tu? Waalaikumsalam Amna Naini. Rosnah. Ya Allah, baling siput kat mana? Cuba Umi tengok baling lah. Jauh ke? Oh, jauh dia baling. Korang nampak anak saya tak takut binatang. Itu cicak pun dia pegang. Saya lari. Okey. Sehat semua? Saya biasalah. Terima kasih banyak Kak Halimah. Halimah, Kak Adik, Kakak kan. Terima kasih banyak Puan Halimah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nurita Manap. Bukan. Nurnita Manap. Pagi. Selamat Hari Raya Bos Umi. Waalaikumsalam. Awangku Kelana Muhammad Saiful. Anak saya pun malas pergi sekolah. Anak kita sama. Waalaikumsalam Emma. Waalaikumsalam. Dia bukan satu yang happy tau bila anak tak nak pergi sekolah. Dia sebenarnya satu perkara yang merisaukan saya. Tetapi saya mengambil pendekatan cool-cool dahulu. Tak payah stres-stres sangat. Saya. Sebab insya-Allah usaha masih ada lagi. Murid baru 4 tahun. So saya tengah berusaha lah ni. Kita cakap sikit-sikit lah. Tak ada niat untuk memanjakan anak. Walaupun adalah sedikit manja-manja lah sebab anak bongsu kan. Anak bongsu biasalah kalau kita tak manjakan, dia manjakan diri sendiri. Tapi saya bincang dengan suami, saya kata tak apa, kita beri peluang ke anak kita. InsyaAllah sampai masa bila kita dah usaha, dengan usaha yang betul, dengan doa yang betul. Dengan doa lah, dengan doa Allah sampaikanlah waktu tu. Cikgu dah hari-hari, bukan hari-hari lah, selalu jugalah seminggu sekali. Puan, Muris tak pergi sekolah. Tapi betul, Muris dia baru je. Ni saya rasa hari ni baru dia baik. Batuk. Dah 2 minggu kami berdua ni. Saya ambil batuk Muris. Kami berdua tak sihat dan saya takutlah nak sebarkan apa-apa kuman di sekolah. Sebab HMFD, kuku tangan dan mulut, kaki tangan dan mulut, tengah merebak di seluruh negara ni kan. Jadi saya takut juga keadaan kesihatan anak saya sebenarnya. Cukup siput pun dia dah baling ke sebelah. Bagi semua. Ajar slow-slow bagi dia minat pergi sekolah. Betul. Betul Saiful. Hari-hari saya cerita tentang sekolah. Itu yang dia nampak siput pun. Dia linkkan dengan sekolah. Siput tak pergi sekolah Umi. Saya cakap macam ni. Muri nak jadi siput. So, tadi dia jawab. Muri nak jadi siput. Muri nak gigit Umi. Okey. Cukup kelakar tu sikit lah. Kelakar lah. Saya tak pandai buat kelakar kan. Sikit-sikit boleh lah. Tajuk hari ni, kenapa kena kaya? Sorry saya memang sengaja lah duduk bawah matahari ni. Mungkin saya tak nampak diri saya, plus saya kurang nampak lah komen-komen. Waalaikumsalam bagi yang memberi salam. Assalamualaikum semua bagi yang masuk sekarang maupun yang lambat nanti. Tekan button share.
Tajuk hari ni, dia bukan tajuk yang klise, kaya. Tetapi saya nak cerita yang deep sikit. Kalau nak tengok saya punya beranda ni bosan. Kami tak buat apa-apa lagi kat beranda ni. Jadi kami buat live lah. Adalah manfaat sikit kan. Tajuk hari ni agak nampak klise, tetapi saya nak menerangkan tentang sedikit deep. Supaya kita faham. Kita semua faham yang Allah izinkan dengar live ni. Baik sekarang maupun akan datang. Supaya kita faham kenapa kita, lebih-lebih lagi umat Islam, kena kaya. Sebab ramai tak faham. Ramai tak faham dan ramai juga yang bila tak dapat, bila dia tak rasa dia kaya dan dia tak faham pun maksud kaya, dia rasa diri dia cukup-cukup sedangkan waktu tu dia boleh dikira kaya lah, kan So nanti dia akan keluarkan satu ayat kepada diri dia sendiri, suatu ayat yang excuse. Tak apalah, kita dah kerja keras, kita dah pergi kerja, kita dah buat 2 kerja, kita dah usaha, yang Allah masih belum bagi kaya. Itu pun betul. Kerana rezeki terletak kepada kehendak Allah Ta'ala. Allah akan beri rezeki yang melimpah ruah kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Dan Allah juga akan memberi sedikit rezeki, mengurangkan rezeki kepada ataupun mengambil semula rezeki kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Okay, itu betul. Tetapi, ada tetapi dia. Alamak, jap. Nah, dah. Okay, settle. Okay. Yang saya nak cerita ni tak bolehlah saya kupas yang besar luas, masa pun terhad. Tetapi 1-2 poin yang sangat dalam. Semoga mengambil pelajaran sedikit ya. Kenapa saya berani berkongsi tentang kenapa kita kena kaya. Lebih-lebih lagi umat Islam. Pertama, saya bagi satu analogi. Jika kita nak pergi perang, lebih-lebih lagi zaman sekarang, kita tak takut kita nak perang. Tetapi pasti akan ada peperangan di akhir zaman. Okay? Di akhir zaman pasti akan ada peperangan. Dah nak kiamat tu nanti Cuba korang bayangkan. Kalau kita tidak prepare daripada sekarang, senjatanya, teknologinya, kenderaan perangnya. Kenderaan perang akan datang. Kita tak tahulah apa nak guna kenderaan perang waktu tu. Tapi preparationnya dari sekarang. Poisa cakap pasal perang, jauh sangat analogi tu. Okeylah, tukar. Contohlah kalau kita nak pergi perang pun kena ada benda yang cukup kan. Kena ada apa-apa persediaan. Dan persediaan itu saya nak bagi tahu ni. Kena guna duit. Selain tenaga, selain ada orang-orang ahli-ahli perang, kita kena ada dia punya perkakas. Saya panggil bahasa mudahlah perkakas. Dan semua itu gunakan kos. Kita tak tahu apa yang berlaku pada masa akan datang. Peperangan yang bagaimana. Ataupun senang cakap, cuba tengok peperangan antara Rusia dan Ukraine. Apa yang mereka gunakan. Kita tak pakai ailio untuk mereka sediakan. Mereka tak pakai, tak apa, tenaga pun cukup. Ada macam tu. Mana ada? Lengkap semua. Kenderaan darat, kenderaan air, kenderaan udara. Semua tu guna duit. Semua tu kalau tak ada orang-orang yang boleh salurkan kos yang besar. Macam mana nak ada strategi yang bagus? Macam mana kita nak yakin yang kita boleh menang? InsyaAllah. Itu peperangan. Saya tak nak sebut pasal peperangan lah. Jauh sangat lah, nanti korang pening. Tetapi apa-apa pun kita kena prepare. Dan kami sepatutnya orang-orang Islam yang sayangkan orang lain, kena prepare dah ke arah itu. Bukan ke arah nak perang. Kita minta jauh lah berlaku peperangan, lebih-lebih lagi kepada negara kita. Hari-hari kita doa. Hari-hari kita doa untuk kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Tetapi apa-apa yang berlaku atas kehendak Allah. Dan preparation perlu dimulakan dari bila puan. Peperangan pun kita tak tahu bila. Hari kiamat pun kita tak tahu bila. Bila nak bersedia? Jawapan saya sekarang.
sekarang kita paling-paling setiap orang kena sediakan ekonomi. Satu, ekonomi yang kukuh. Bukan kerajaan saja. Kerajaan dah tak mampu nak support kita. Takkan kita nak biar ramai. Tengok pengangguran pun dah berapa puluh ribu. Saya rasa hampir ratusan ribu. Saya tak dapat data tu, saya tak boleh bagi tahulah berapa. Nanti korang cek sendiri. Tapi sangat tinggi. Macam yang Anwar cakap dalam debat Anwar Najib tu kan. Termasuk pengangguran yang selalu tinggi. Tapi kita sampai bila nak tunggu kerajaan bantu? Sendiri kena bantu. Jadi sekarang, kalau kita tak kaya ekonomi, dia kaya banyak maksud kaya. Kaya budi pekerti, kaya anak, kaya apa lagi? Kaya tanah, kaya banyak lah. Kan? Tetapi saya sebut sekarang kaya ekonomi, kaya duit. Ada duit, ada harta benda. Ada modal, ada capital. Kalau kita tak ada tu semua, macam mana kita nak pastikan preparation yang kita buat akan datang tu adalah preparation yang orang kata memang the best preparation. Sebab semua guna duit, tuan-puan. Dan preparation ni daripada sekarang. Okay. Saya cakap terlalu tinggi, saya tarik balik lah tadi tu. Nanti korang tak faham sebab cerita tentang perang ni nak kena baca buku tebal Betul. Saya sangat suka baca buku tentang sejarah peperangan Islam. Dan kalau korang nak faham lebih, korang kena rajin lah pergi mengkaji sejarah peperangan Islam. Kan macam mana kita menang dulu kan. Dan kita nak kembalikan balik zaman tu bukan senang. Dan mereka juga memerlukan kos yang tinggi waktu itu. Jangan tanya saya berapa banyak jongkong emas mereka pakai. Kan? So satu, apa yang kita boleh buat sebagai manusia yang kerdil, manusia umum ni, manusia awam, sediakan ekonomi yang kukuh. Jangan suka sangat keluarkan ataupun hebah-hebahkan kenyataan kami dah usaha, itu saja rezeki kami. Adakah korang tahu itu sahaja rezeki korang? Adakah korang tahu rezeki esok korang? Kan? Allah Ta'ala maha kaya, tuan-puan. Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala nak lihat apa? Memang ada dua kategori rezeki. Satu, asbab musabab dengan sebab dan musabab. Kedua, tiada sebab dan musabab. Allah nak turun, Allah turunkan saja. Dia tak buat apa-apa, boleh kaya raya. Tak buat apa-apa. Rasuah tak main, kerja tak pergi. Kaya raya. Itu rahsia Allah Ta'ala. Anggaplah kita bukan termasuk golongan itu. Kita punya golongan ni, kita anggaplah kita ni orang yang kedai tak tahu apa-apa. Kita anggaplah kita ni golongan yang kedua tu. Nak apa-apa usaha. Kita ambil yang itu lagi senang, lagi mudah. Sebab nak fikir yang keajaiban-keajaiban lain tu mungkin kita tak sampai lagi ke situ. Tu rahsia Allah Ta'ala dengan makhluk-makhluk dia. Apa yang kita tahu ialah sekarang nak apa-apa usaha. Nak apa-apa, nak kaya kena usaha bagi berjaya sampai kaya. Macam mana nak usaha puan? Contoh saya ambil lah. Isteri, ada suami isteri, ada sepasang suami isteri di sebuah kampung. Isteri dia seorang suri rumah, suami dia pergi kerja. Hari-hari suami dia pergi kerja pukul 8, balik pukul 5. Pergi pukul 8, balik pukul 5. Dan setiap bulan, cukup bulan dapat gaji penuh. Okay? Suami dia kerja macam tu. Dapat gaji katakan RM2,000. Dalam melakukan pekerjaan itu, sebenarnya, Nanti suami dia akan cakap, yang ni gaji abang RM2,000. Kalau isteri dia nak beli emas, bang nak beli cincin harga RM400. Yang gaji abang RM2,000, nanti mulalah suami akan keluarkan pen, keluarkan kertas. Yang gaji abang ni RM200 untuk sayur, RM200 untuk ikan, RM200 untuk bil, RM200 untuk apa, RM200. Yang baki abang tinggal RM100 je yang. Nak bagi tahu kat isteri tu, RM400 untuk beli cincin tak ada duit. Kan? Tu banyak macam tu kan? Bini minta je, bini bersuara je, bang nak langsir baru. Padahal dah 10 tahun tak tukar langsir. Laki dia mulalah ambil pen, ambil kertas, conteng depan isteri. Yang ni abang punya ni. Sampai bila nak si suami itu nak seperti itu? Sedangkan dalam alam pekerjaan pun, si seorang suami boleh menjadi kaya. Pertama, mereka boleh balik tunjukkan yang mereka adalah pekerja yang balik lewat. Yang balik selepas bos balik. Bukan bos belum balik, korang dah balik. Sebab dah pukul 5. Saya tak ada perli sesiapa demi Allah. Saya cuma nak buat analogi. Nak bagi faham. InsyaAllah, demi Allah, tak ada. Saya tak ada terlintas dalam kepala saya, siapa-siapa pun tak ada. Kalau ada tu, saya tak cakap macam ni. Okey? Nak bagi faham. Si suami itu boleh berusaha
selagi menjaga akhlak. Okay, menjaga akhlak. Akhlak ni luas dan halus. Okay, semua perkara-perkara kebaikan dan membawa kebaikan dan memberi contoh kebaikan adalah akhlak. Apatah lagi semua perkara-perkara yang mendekatkan kita dengan Allah. Okay, itu saya harap semua dah faham. Jadi, si suami itu tadi ataupun seorang pekerja itu tadi, dia akan cakap, okay, bos aku belum balik. Demi menghormati dia, aku jangan balik dulu. Kau lah isteri yang abang balik lewat hari ni. Ataupun memang dia dah ada habit. Saya cerita ni, tapi kalau saya cerita benda baik-baik ni memang ada. Ada, saya teringat beberapa orang manusia yang saya kenal. Contohnya, beliau adalah suka balik, dia takkan balik sebelum bos dia balik. Sebelum ketua yang lagi atas dia balik. Sebab hormat. Kedua, memang dia tahu bekerja, kalau sekadar kerja, itu jadilah seperti kera. Kerja. Balik kerja. Okey? Tetapi bila kita memasukkan akhlak yang tinggi dalam pekerjaan kita, bila kita bekerja dengan bersungguh-sungguh, dengan sikap yang baik, dengan hati yang bersih dan ikhlas, itu adalah nilai-nilai seorang manusia khalifah di muka bumi. Kita tahu beza. Okey? So, si suami itu tadi boleh memilih seperti itu. Balik, tunggu bos balik, tunggu lampu bilik bos padam, baru dia balik. Kedua, dia boleh juga buat kerja-kerja yang tidak disuruh bos. Bos tak suruh ni. Dia buat kerja laju, kan? Dia pekerja cemerlang, buat kerja laju. Buat kerja bukan sambil contoh saya buat contoh. Contoh saya suruh bibik lah, bibik susun selipar, ambil selipar, susun selipar. Ambil lagi satu, susun lagi satu. Macam mana nak bagi cepat? Kalau orang jenis buat kerja laju. Bik susun selipar. Kan dah siap tu macam tu. So, kaedah kita tu kena laju. Bagi laju. Fikir macam mana bagi laju. So, bila dia buat kerja laju, banyaklah pula. Ada masa pula. Belum pukul 5 jam, pukul 4.30. Lagi setengah jam. Orang yang tidak kompetitif, lagi setengah jam kerja dah siap. Biarlah, relax lah. Letak beg dah kat atas meja. Tak beg lah. Nanti orang tanya, kau cepat sangat kemas meja. Kerja dah siap. Kan belum pukul 5. Dah siap kerja. Bos suruh aku buat kerja sekian-sekian, aku dah siap. Boleh begitu. Salah? Tak salah. Mana ada salah? Dia dah buat JD dia. Job description dia. Settle. Tak salah. Okay? Tetapi, dia juga boleh buat begini. Ada setengah jam lagi. Dia tengok, dia perhati kawan dia. Kawan dia ni kerja banyak. Dia ni ketua aku. Dia ketua departmen lain. Tapi kerja dia banyak. Tapi kerja dia aku boleh tolong. Yang simple-simple. Yang tak melibatkan keputusan-keputusan. Saya ni tengah tulis apa ni? Tengah tulis data. Memanglah saya tuliskan data ni. Data biasa-biasa kan. Dia tolong. Setengah jam lagi tu dia memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dengan membantu kawan-kawan lain. Dengan bertanya kepada ketua dia, ada lagi tak bos yang rasa-rasa saya boleh bantu? Yang saya faham kerjanya, saya boleh bantu. Mesti ada tuan-puan. Cukup 2 saya bagi contoh. Kalau nak jadi pekerja yang kaya. Macam mana pekerja itu boleh kaya? Memang boleh kaya. Allah akan menampakkan kebagusan seseorang pekerja itu tadi kepada di mata bos. Di mata ketua-ketua atasan. Lalu bila ada meeting, bila ada rezeki lebih sesebuah syarikat, kita akan buat meeting. Siapakah orang-orangnya yang kita akan naikkan pangkat? Siapakah orang-orangnya yang akan kita berikan KPI tinggi? Siapakah orang-orangnya yang akan kita naikkan gaji yang tinggi? Bonus yang tinggi. 4 bulan gaji, 5 bulan gaji. Momentum pernah bagi. Bonus 4-5 bulan gaji. Tak silap, 4,5 bulan gaji. Okey, waktu itulah. Memang sepanjang-panjang hari kita buat tu, bos mungkin tak ada di office. Tetapi Allah nampak. Okey, so bila dah naik pangkat, gaji dah 2 kali ganda, kan boleh kaya macam tu. Kaya tu subjektif lah Kalau reti menyimpan tu, dia orang yang menyimpan pun kita tak boleh panggil kaya. Mari saya cerita kisah seorang yang menyimpan, tapi tak kaya-kaya. Nak dengar? Korang okey tak pagi ni? Tajuk dia memang klise, tapi saya dah janji tadi, deep.
Dan dia agak zas sikit lah bagi orang-orang yang, saya minta maaf siap-siap. Saya tak ada niat. Saya pun tak kenal kalian. Yang saya tahu saya kena menyampaikan. Okay? Ada seorang makcik. Ini saya panggil tadi suami isteri. Ni makcik. Makcik ni, dia kerja berniaga kecil-kecilan. Berniaga di tepi jalan lah agaknya. Kuih muih. Boleh bagi contoh apalah. Kuih muih ke, kari pap tepi jalan ke. Niaga kat warung ke, niaga dekat mana ke lah. Setiap hari dia dapat duit. Bila niaga hari-hari dapat duit kan. Hari-hari duit, hari-hari itulah dia simpan. Separuh simpan, separuh modal. Separuh simpan, separuh modal. Cukup 10 tahun dia berniaga. Dia telah ada simpanan lebih kurang RM40,000. Ini saya bagi benda bagi faham. Jangan petikai Puan Izzah mana tahu 40,000 tak. Ni bagi faham. Nak bagi contoh mudah. Dia ada 10 tahun dia simpan modal, simpan modal, simpan modal. Nampak bagus kan? Oh, baguslah dia ni merancang duit. Hui, baguslah dia ni berniaga, ada simpanan banyak, 50% simpan, 50% modal. Bagus kan? 10 tahun ada 40,000. Ni saya tak cerita makcik zaman sekarang. Saya cerita makcik zaman dulu-dulu. Yang 40,000 tu besar dah. Okey? Aku dah gatal ni kena matahari ni. Vitamin D eczema saya tak boleh panas sebenarnya. Tapi tak apa, it's okay. Okay? Dah kaya kan? Tiba-tiba suatu hari, dia kena scammer. Walaupun scammer tak ada zaman dulu, saya patah balik lah. Saya patah balik lah ke zaman sekarang. Sorry lah, minta maaf nak cerita pasal scammer. Nak bagi contoh lain kan takut. Ada orang-orang tertentu perasan. Zaman sekarang lah, makcik zaman sekarang dia tak simpan 40,000, dia simpan 400,000. Okey? Simpan modal. Dia tak ada nak berbazir-bazirnya. Tak ada. Tak ada macam saya, beli tudung. Saya gurau. Duit dia ada 400,000. Banyak kan? Banyak. Tiba-tiba satu hari, dia kena scam. Dia dapat panggilan, dia angkat. Dia percaya, dia panik, dia percaya. Habis. Allah Ta'ala takdirkan. Habis 400,000 itu kosong dalam akaunnya. Dia kaya tak? Tak kaya. Sebab dah tak ada duit dah. 400,000 hilang. Lesap. Hangus. Tuan-puan, tolonglah jangan tuan puan tiba-tiba pula cek makcik-makcik yang kena scammer. Saya pun tak ada apa dalam hati kepala saya ni. Siapa-siapa makcik yang kena scammer saya pun tak kenal. Saya memang ada baca ramai yang kena scammer sekarang ni beratus ribu. Tapi saya tak kenal dan saya tak tahu siapa mereka. Tetapi saya nak buat analogi bagi faham. Sebab saya ni contoh mudah lah korang boleh tahu. Sebenarnya kisah makcik itu ada wujud. Tetapi saya tak boleh cerita yang sebenar. Takut saya terguriskan perasaan dia. Okay? Sekarang kena scammer. Okay. Korang ingat agak-agak kenapa? Agak-agak kaya ke dia dengan menyimpan tu? Dia macam ni tuan-puan. Kaya tu Allah yang bagi. Betul makcik tadi dah kaya dah. Apa dia buat? Dah usaha. Berniaga. Dah betul usahanya. Betul pula rolling modalnya. Berjaya pula selama 10 tahun. Ada pula simpanan. Dah betul tuan-puan. Yang tiba-tiba tu takdir Allah. Tiba-tiba duit dia lesap hilang. Tuan-puan pernah terfikir tak agak-agaknya kenapa? Ni saya cerita case study. Benda betul. Makcik lain yang kena scammer saya tak tahu apa-apa. Tetapi makcik dan seorang ini saya kenal insya-Allah. Tetapi ia berlaku di zaman dahulu. Kenapa agak-agak makcik tu diuji begitu? Kerana dia sangat kedekut orangnya. Sangat kedekut, masya-Allah. Tak hidung masin. Sangat bakhil. Tuan-puan, saya ingat lagi bertemu dengan Tuan Guru Zainul Asri lah. Tuan Guru Zainul Asri sempat dalam kata-katanya menceritakan kepada kami, syurga berkata kepada Allah. Syurga berkata lebih kurang begini. Wahai Allah, aku haramkan orang-orang bakhil masuk ke dalamku. Maksudnya apa? Orang-orang bakhil tidak akan boleh masuk syurga kerana syurga tak mahu orang-orang bakhil. Lebih baik kita diuji di dunia akibat bakhil kita. Sempat kita bertaubat kerana Allah Maha menerima taubat atas segala kita punya
kita punya melangkaui batas kita. Atas segala kita punya perangai yang melampaui batas kecuali syirik. Setakat kita bakhil, masih lagi sempat bertaubat. Tolonglah jangan cakap yang kena skema tu kedekut. Tak. Saya tak kenal siapa-siapa. Ini saya cakap case study lebih kurang. Kalau saya tak nak boleh menipu, sekejap saya kira. Lebih kurang 15 ke 20 tahun lepas punya case study. Sebab tu saya kata tadi 40,000 Tapi sebab saya nak bagi faham, ada seorang makcik zaman sekarang ada 400,000 kena scammer, habis duit lesap. Saya kenal makcik tu adalah case study dia ialah bakhil. Tak mahu memberi. Duit ada, semuanya disimpan. Simpan tu bukan untuk diri sendiri, tuan-puan. Allah dah kata yang untuk diri sendiri adalah pertama apa yang kita gunakan. Sejadah yang kita beli elok-elok kita buat solat. Telekung yang kita rajin beli supaya kita menghadap Allah dengan telekung yang cantik, bersih, berseri-seri. Putih, nak putih boleh, nak apa colour pun boleh selagi tak mengganggu korang punya solat lah kan Yang tu bab lain. Tu bab boleh tengok tempat lain ustaz-ustazah akan ceritakan lah tentang mengganggu solat ni dengan sejadah, telekung dan sebagainya. Tetapi kita bakhil memberi kepada anak-anak. Ada anak-anak, nampak anak-anak datang rumah raya, bagi duit 20 sen sahaja. Sedangkan makcik tu mampu bagi 50 sen, bagi RM1. Banyak kes tak bagi langsung. Tu yang keluar alasan, budak-budak tak boleh pegang duit. Budak-budak nanti pegang duit, dia tak pandai pegang duit. Kan, kenyataan tu korang pernah dengar walaupun di zaman ini kan. Tak apalah saya nak cerita zaman-zaman 20 tahun lepas. Zaman sekarang pun ramai. Budak-budak jangan bagi banyak. Saya sangat suka bagi budak-budak. Saya sangat suka happykan budak-budak. Allah dah janji. Kita happykan makhluk dia. Kita happykan manusia lain. Apatah lagi budak-budak adalah ahli syurga. Kan, kita tak tahu umur dia sampai bila. Tetapi yang kita tahu dia budak-budak. Dia tidak ada dosa sama sekali. Dan kalau dia pergi menghadap Allah ketika dia budak-budak belum akil balik, syurga tempat budak-budak ni. Betul tak? Kenapa kita tak nak bagi, tak nak ambil kesempatan mengambil berkah budak-budak ni? Ambil berkah, buat dia happy. Dia tak tahu pasal berkah, tetapi dia tahu maksud happy. Dapat duit happy, boleh beli jajan, boleh beli gula-gula. Saya sendiri dulu pun kaki beli gula-gula dan jajan. Janganlah kita cakap nanti makan jajan, makan gula-gula bodoh. InsyaAllah saya tak bodoh. InsyaAllah saya tak bodoh. Saya juga adalah budak-budak yang sangat seronok makan jajan, gula-gula, aiskrim. Ni kalau mak bapak yang tak bagi anak dia makan jajan gula, dia marah aku ni. Satu lagi saya nak ingatkan, berpada-padalah. Kami memang berpada-pada sebab kami tak ada duit. Ada je duit, jumpa je 20 sen dekat almari ke mana. Mak, ada 20 sen mak, terjumpa, pergi kedai. Itu sajalah kami punya belanja jajan gula-gula. Tak adalah melampaui batas. Jadi kalau mak bapak sekarang ni janganlah tiru budak-budak apa yang saya cakap. Puan Zah kata boleh makan gula-gula jajan lah, tak bodoh. Jangan. Sebab kita mak bapak yang kaya. Saya tahu yang dengar saya ni semua kaya raya. Tak raya pun tak apalah, kaya. Sebab semuanya bekerja. Semua gaji 4-5 ribu ke atas. Lepas tu suami isteri bekerja. Memang mampu. Memang kalau setakat belanja sekolah anak tu bukan 50 sen. RM5 tak RM5. RM5 tak cukup sekarang. Sebab nasi lemak pun sepinggan dan RM4 campur ayam. Mungkin belanja sekolah anak-anak kita RM10. Tu paling minimum sekali. Kan? Memang kita mampu. That's why kalau kita tak kawal anak kita daripada beli jajanan gula-gula, kita bagi dia RM10 beli nasi lemak, beli roti, beli apa semua sampai petang makannya. Beli buah-buahan. Dia tak beli tu semua. Saya ada anak murid dulu. Tak makan. Masa rehat. Kenapa? Saya cikgu, saya sangat suka layan budak-budak. So saya selalu nampak, kenapa awak tak makan? Tak lapar, awak tak ada duit ke? Tak cikgu, saya ada duit. Berapa belanja awak? RM2 waktu tu. RM2 besar lah kan. Buat makanan murah-murah lagi. Zaman-zaman saya jadi cikgu 15 tahun lepas. 15 tahun lepas lah. Dia cakap apa? Saya nak pergi kedai situ. Kadang-kadang ada koperasi jual jual jajan lah. Ada jual gula-gula sikit-sikit kan. Sebenarnya dilarang, tetapi biasalah kadang-kadang terlepas juga kan, sikit satu dua kan. Ataupun dia kata saya balik sekolah ada kedai tepi jalan, saya nak beli kat situ. Saya sentap dengar. Saya tak marah dia pun, tapi saya tahu Allahu Akbar. Bila kita bagi duit dekat anak,
kita ibu bapa bertanggungjawab mendidik anak tu cara gunakan duit. Jangan bagi gitu je. Anak saya baru-baru ni tadi pagi duduk kat saya kata, oh Amar. Saya duduk, dia duduk. Saya kata, oh Amar kalau duduk adalah benda penting dia nak cerita tu kan. Rupa-rupanya dia nak cakap, Umi, ni saya minta maaf saya cerita saja tahu dan saya tak boleh tipu akan cerita ni sebab cerita ni fakta. Tolong jangan fikir apa-apa, okey? Umi, Amar nak RM15 duit belanja boleh? Saya cakap, ush. Dalam hati saya lah, saya tak cakap dengan dia, ush banyak, tak cakap. Oh ya ke? Amar nak RM15? Lebih kurang beginilah perbualan saya dengan anak saya lah. RM10 tak cukup ke Amar? Lepas tu dia kata, saya tanya dia, Amar buat apa dengan RM10? So dia cerita, sebab saya ajar anak-anak saya bercerita dan beritahu perkara sebenar. Amar ceritalah, Umi, Amar guna RM4 beli nasi lemak. Nasi lemak tu ada ayam, nasi lemak yang kecil-kecil dah habis, tinggal yang besar. So Amar beli. Lepas tu Amar beli Amar beli air. Lepas tu belah petang dia kan ada 2 sesi kan rehat. Pertama dia ada 3 sesi sebenarnya. Sesi pagi pukul 10, sesi pukul 1 tak silap saya. Dan sesi petang lepas dia balik tu budak-budak pun membeli jugalah kerupuk leko dan sebagainya. So dah ada 3 sesi pembelian lah. So dia kata Amar sesi kedua Amar makan, Amar beli sekian-sekian. Lepas tu kawan Amar pinjam duit Amar RM2. Dia cakap dia tak ada duit. Dia bawa RM5 je, tak cukup. Ya saya tahulah. Saya takkan pertikai bila orang kata RM5 tak cukup. Saya takkan pertikai. Sebab terpulang kepada individu. Mungkin budak itu badan besar, cepat lapar. Jadi sepinggan nasi lemak tak cukup untuk perut dia. Saya tak cakap, jangan cerita. Ni tak ada cerita. So anak dengan nasi patut Amar. Tak. Itu bukan masanya untuk cerita tentang gemuk ke kurus kan. Kita cerita pasal dia minta duit. So, saya dah cerita, dia dah lengkap cerita tu. Lepas tu Umi, Amar nak ada lebih sikit balik sekolah, nak pergi beli. Tu memang kerja dia dengan Tok Bah lah. Aktiviti Tok Bah bersama cucu-cucu. So, saya cakap, okey tak apa, boleh ambil RM15. Tetapi untuk Amar sahaja, saya bagi RM15. Dan saya pesan kepada dia, kalau ada kawan-kawan yang tak cukup duit lagi, bagi pinjam. Sebab saya cakap, Amar, lepas ni tak payah minta duit yang dipinjam semalam. Tetapi orang lelaki, fakta. Walaupun daripada kecil. Oh, Umi, dia kata dia nak pinjam. So kita faham. It's okay. Let them be. Biarkan mereka. Mereka bijaksana. So kata, saya cuma cakap, ni kalau ada lebih, kalau kawan tak cukup duit lagi, bagi je. That's why saya bagi RM15. Sebab dia dah tahu tanggungjawab kepada kawan-kawan. Itulah saya sebagai seorang ibu mengharapkan kepada anak-anak saya, anak-anak orang senang. Jadi saya nak ajar dia orang memberi. Walaupun mulakan kepada kawan-kawan sekolah dululah. Okey? Dan saya tak tanya siapa pun budak tu. Tu tak perlu. Bila kita nak menolong orang, jangan berkira-kira, jangan menyok-nyok lebih-lebih sangat kan. Nanti orang pun segan nak minta kepada kita. Tak tolong maksud saya. Anak yang lain saya bagi tetap RM10. Okey? Untuk 3 sesi itulah RM10. Apa tadi saya cakap tadi? Saya tukar tajuk. Saya dah tukar tajuk lah. Saya dah lari tajuk Kenapa kita kena kaya? Bila kami berborak-borak dengan orang-orang alim, orang Islam kena kaya. Sebab kita nak bina masjid. Contoh, banyak kita nak bina untuk kegunaan umat. Banyak kita nak bina, kita nak bangunkan untuk kegunaan masyarakat. Dan masyarakat kita sekarang ini lebih ramai yang susah berbanding senang. Dan orang-orang golongan-golongan yang susah ni lah yang kita ni, yang Allah bagi senang, nak kena beri tumpuan lebih. Nak kena perhatikan, nak kena tengok, nak kena bantu. Saya sangat suka bila kita sebut pasal nak bina masjid. You all tahu tak? Ni, ini adalah daripada perbualan kami dengan sahabat-sahabat, dengan sahabat-sahabat ustaz, dengan alim ulama'. Masyarakat kita terlalu tenat. Dia bukan sakit lagi, dia tenat. Akibat daripada berlakunya masalah rumah tangga yang sangat meruncing. Itu memang bukan kepakaran saya. Tetapi saya nak berkongsi sedikit untuk mencuit hati korang semua supaya kita kena kaya. Ni, contoh. Saya tak mau namakan individu itu sebab individu itu sungguh terkenal. Setiap hari Facebooknya, dia buat page, menerima ribuan, apa orang kata, aduan daripada para ibu, daripada para suami juga tak ketinggalan.
PM personal di page itu. Untuk apa? Mengadukan tentang hal rumah tangga mereka. Mereka dah tak tahu nak buat apa. Mereka sangat letih dengan ujian rumah tangga yang bertimpa-timpa. Sebab itu kita tak pelik kenapa berlaku statistik perceraian yang sangat tinggi, tuan-puan. Sangat tinggi. Sebab yang tak cerai pun masalahnya meruncing-runcing. Tunggu hari sahaja jika Allah izinkan perceraian berlaku maka bercerai. Sudah tenat masyarakat kita. Saya tanya seorang ustaz ni. Ustaz, boleh saya tahu secara kesimpulannya? Saya konon-konon ingat konon-konon nak jadi heroin lah. Konon-konon nak bantulah. Rupa-rupanya saya tak mampu. Contoh kenapa saya tak mampu? Puan, masalah mereka sampai mereka terpaksa mengadu di page itu kerana sungguh berat, puan. Saya tanya, seberat mana ustaz? Nak dengar? Satu je saya bagi contoh. Puan, ada seorang isteri mengadu, bolehkah saya tahu, bolehkah beri saya amalan tertentu kerana suami saya di umurnya hendak mencapai 60, maksudnya dah tua, dah nak 60. Masih lagi kerap berzinar. Masih lagi kerap berzina. Saya tak mampu nak uruskan. Saya kata, benar ustaz, sungguh berat. Menangis kita dengar. Punya baik isteri itu tak minta pun tanya, tak tanya pun, puan macam mana nak cerai dengan suami macam ni? Tak, bukan tu soalan dia. Dia minta amalan. Zikir-zikir ke, bacaan-bacaan tertentu ke, sebab suaminya sangat kronik. Punya baik isteri itu. Saya kata, Masya Allah. Allah sayangkan isteri itu. Dia bagi ujian berat, dia bagi pula kesabaran yang tinggi. Kalau saya di tempat dia, mungkin saya tak mampu. Kerana itu Allah tak letakkan saya di tempat dia. Saya tak mampu. Sebab Allah beri kepada mereka yang mampu. Saya salut dengan isteri-isteri seperti itu. Kesabarannya, Masya Allah. Tetapi takkan kita nak berdiam diri. Seterusnya saya tanya, Ustaz, bagi kesimpulan, apakah sebenarnya masalah yang paling runcing yang berlaku dalam rumah tangga zaman sekarang? Jawapan Ustaz, yang suami curang, yang isteri curang. Suami dan isteri sama-sama curang. Bukan suami isteri yang sama. Bukan rumah tangga yang sama. Rumah tangga ni ujian dia suami curang. Rumah tangga ni ujian dia isteri curang. Ada juga rumah tangga ni ujiannya dua-dua curang. Itu adalah satu ketenatan dalam masyarakat kita. Dan akhirnya kami simpulkan sama-sama, semua yang berlaku ini adalah disebabkan mereka tidak takut kepada Allah. Seawal mereka bukanlah orang-orang yang bersolat. Mereka orang-orang yang suka meninggalkan solat, yang mengambil ringan tentang solat. Ada yang solat, Zuhur sahaja. Yang mana dia mudah? Subuh tinggal sebab ngantuk nak bangun. Oh, saya jenis tidur pukul 3 pagi. Tak lelap ni kalau pukul selagi tak 3 pagi, tak lelap mata. Jadi subuh memang ke laut. Subuh gajah nama dia. Itulah hari-hari dia ulang. Tanpa rasa bersalah. Lagi best. Saya tak puasa. Buat apa nak puasa? Saya solat pun tidak. Berapa banyak dosa dia dah buat. Dosa meninggalkan solat. Dosa membuka aib sendiri. Dosa kurang ajar dengan Allah. Kan? Subhanallah. Oh, kamu ini. Turun. So, dia punya, yang kita nak betulkan sekarang, akar umbi dia. Solat. Saya suka sangat kalau ada di sini, di depan saya, orang-orang yang mendengar saya, ustaz-ustazah. Ataupun orang-orang yang berkepentingan dalam bidang agama, yang menjaga negeri-negara kita. Best kalau kita boleh gerakkan program solat secara besar-besaran sejak dari dini. Sejak dari anak-anak kita kecil. Kita celikkan mata anak-anak ini untuk jaga solat. Sebab
Sebab apa tuan-puan kita kena ambil masalah tu? Kita kena ambil tanggungjawab tu. Sebab mak ayah mereka tidak solat. Ramai yang tidak tahu solat. Macam mana nak ajar anak solat? Ataupun di sekolah ustaz-ustazah, guru-guru dah ingatkan, dah ajar tentang solat kepada anak-anak. Balik rumah, waktu yang mereka ada di rumah lebih lama dari di sekolah, tuan-puan. Mereka tidak melihat langsung di depan mata mereka kelibat ibu dan ayah solat. Itu memang benar-benar berlaku kerana saya juga seorang guru dan saya menjaga kebajikan anak-anak murid saya sampai ibu bapa mereka solat atau tidak saya tahu. Tapi cukuplah ia dalam pengetahuan saya kerana bukan niat saya nak membuka aib. Tetapi cukup kita dengar benda yang paling asas bila kita tinggalkan cacar marba hidup semua masyarakat. Sebab asas masyarakat kita adalah keluarga. Jika berlaku perceraian, apakah itu boleh dinamakan keluarga yang sempurna? Dan kesannya pastilah kepada anak-anak. Sedangkan kita nak mendidik orang-orang menjadi kaya. Kaya itu, kalau tak dapatlah sokongan daripada orang-orang yang keliling kita yang kuat ni, tuan-puan, nak kaya susah, tuan-puan. Kaya senang diucap, susah untuk kita dapatkan dia. Kaya itu sangat subjektif, itu saya tahu. Tetapi untuk kaya sangat susah. Bila korang tengok ada businessman, businesswoman yang berjaya, sedar diri yang mereka itu usaha berhabis-habisan. Usaha mereka ada yang kita nampak, ada yang kita tak nampak. Tetapi sangat banyak usaha yang mereka peruntukkan untuk mereka berjaya di tahap itu. Saya nak cerita, faham tak kenapa kena kaya tadi? Kita kena bangunkan banyak masjid yang kita kena imarahkan dia, semua kos. Kita kena bina pusat-pusat pendidikan Islam yang ada teknologi canggih. Macam kami suka teknologi lah, momentum internet kan. Letakkan teknologi canggih yang untuk masa depan, untuk anak-anak kita belajar, cari duit sendiri. Dan di samping ilmu-ilmu asas-asas ilmu agama ada di situ. Berkumpul di situ para pengajar, guru-guru yang tahu ilmu dunia akhirat, yang tahu tentang asas agama Islam, yang tahu tentang akidah. Dia juga tahu tentang teknologi semasa, tentang ekonomi dunia. Dia boleh latih anak-anak itu dengan ilmu-ilmu yang bagus untuk dunia akhirat. Okay? So, itu semua perlukan duit. Dan jangan serahkan tanggungjawab ni kepada segolongan kecil sahaja. Dengan niat, kita dah usaha dah. Allah tak bagi kaya lagi. Tuan-puan, saya nak mohon, kita jangan menyerah kalah. Selagi kita hidup, jangan dalam sekali-kali kepala otak kita beri excuse kepada kita sendiri. Dahlah, inilah rezeki aku cukup. Tuan-puan, manakan tahu, kalau tuan-puan bergerak sedikit sahaja lagi, tuan-puan boleh capai kekayaan tu. Tuan-puan kaya dahulu, baru tuan-puan tahu betapa pentingnya kaya. Kaya dahulu, jangan kita menilai orang-orang kaya sombong. Puan Izzah nanti dah kaya sombong, saya takut. Tuan-puan tak kaya lagi, jangan cakap bukan-bukan. Saya tengok orang tu sombong, tu orang kaya. Tuan-puan kaya dahulu, baru boleh cakap tentang benda tu. Saya Alhamdulillah yang dah pernah merasa kaya ni pun, saya tak berani nak cakap orang kaya tu sombong, orang kaya ni sombong. Saya tak berani, tuan-puan. Itu pertama. Kedua, apa yang saya nampak dengan mata kepala saya, apa yang saya tahu dengan mata hati saya, yang saya nampak, golongan-golongan kaya yang sombong ini, tuan-puan, yang saya tahu dalam pengetahuan saya, hanyalah segelintir kecil sahaja, tuan-puan. Segelintir kecil sahaja yang sombong. Sebahagian besar yang kaya ni, orang-orangnya beriman. Orang-orangnya takut kepada Allah. Orang-orangnya tutup aurat. Orang-orangnya jaga akhlak. Jaga kata-kata, jaga pandangan. Orang-orangnya rajin sedekah, rajin tolong orang susah. Entah-entah orang susah yang mengata dia tu, dia tolong juga, tuan-puan. Tolong kaya dulu, baru tuan-puan boleh sangka bukan-bukan. Sebab itu saya cakap, saya susah nak mendengar kecaman-kecaman orang ni ataupun kata-kata sinis orang
Selagi saya tak tahu dia tu dah kaya ke belum. Kau dah kaya ke belum? Kau dah duduk tempat orang kaya ke belum? Manalah kita tahu jika Allah pilih kita jadi kaya sebab usaha kita, sebab redha Allah, sebab bagi Allah bagi. Sebab usaha kita, tawakal kita, akhlak kita. Kita bukan orang yang sombong. Kita boleh jadi contoh orang kaya yang rendah diri. Yang boleh diikuti oleh orang-orang kaya lain. Tuan-puan, boleh tak faham apa yang saya nak terangkan hari ini? Nampak tak beratnya di situ? Tajuknya kenapa kena kaya? Tapi saya dah cakap dari awal. Saya memang nak cakap benda deep. Jadi tak salahkan saya kan? So tuan-puan, cukup saya cakap 2-3 perkara itu tentang kenapa kita kena kaya. Tolonglah usaha. Salah satu benda yang paling tuan-puan kena betulkan, mungkin tuan-puan pun dah cakap, Puan Izzah, saya dah usaha. Puan Izzah, saya dah usaha. Saya pagi balik keluar pagi, subuh dah keluar, Puan Izzah. Saya dah pergi berniaga menjaja kat tepi-tepi jalan, Puan Izzah. Sampai malam saya tak balik. Sebab saya buat 3 kerja satu hari, belum kaya, Puan Izzah. Memang Allah tu tak bagi saya kaya lagi, Puan Izzah. Saya nak tanya satu soalan sahaja. Sudahkah orang-orang ini mencari ilmu yang betul? Bagaimana untuk kaya? Soalan saya ulang lagi. Sudahkah mereka-mereka ini berusaha mencari ilmu, mencari guru yang betul? Bagaimana untuk jadi kaya? Saya dah pergi belajar. Saya dah pergi kelas. Saya dah pergi 2 kelas. Saya dah pergi jumpa 3 guru berlainan. Tak, saya tak kaya lagi. Cari sampai dapat. Pesan saya dengan ikhlas hati, kerana sayangkan kalian kerana Allah, cari ilmu dan guru yang mursyid sampai dapat. Cari sampai dapat. Mohon pertolongan Allah. Saya nak cerita sikit sebelum saya akhir, sebelum saya last. Tuan Najib, saya kahwin dengan beliau 9 Ogos 2008. Hari kedua saya suka nak ulang. Hari kedua pernikahan kami nikah hari yang sama. Ada majlis hari yang sama, walimah hari yang sama. Hari kedua perkahwinan dan pernikahan kami itu, saya ditinggal pergi. Sedih. Sebab konon-konon lah, konon-konon. Honeymoon lagi, konon-konon. Tak ada honeymoon kami ni, tak ada. Saya ditinggal pergi. Tuan Najib ada urusan mencari rezeki. Berniaga masa tu, tak ada kerja dengan orang. Bukan kena paksaan pun. Najib, you kena pergi walaupun you baru kahwin. Hari kedua dah kena pergi buat tu. Tak ada, bukan. Tak ada siapa tugaskan dia. Sebab dia dah berniaga sejak dia tahun 2 universiti. Dia di UTM. Saya masa tu di UKM. Dia sudah terlibat dengan MLM. Untuk dia capai cita-cita dia. Masa tu cita-cita terbesar dia nak belikan emak mentua saya sebuah rumah. Yang memang belilah, bukan sewa-sewa kan. Itu cita-cita dia. Alhamdulillah dah lama tercapai. Dia tak pernah kerja dengan orang. Jadi siapa yang suruh dia tinggalkan saya? Isteri tercinta. Dia hari kedua selepas perkahwinan. Dia sendiri. Dengan izin Allah. Kenapa? Sebab saya dah biasa tengok dia dah. Sebelum berkahwin pun, tak ada depan mata dia. Kejap kursus sana, kejap MLM sini, kejap kena pergi naik Gunung Cameron ke Gunung Genting masa tu. Kena ada kursus apa, entah bercakap ke, komunikasi ke, kursus menjual ke, buat sale ke apa ke. Kena marah dengan ketua-ketua tu normal. Ketua apa? Kalau MLM kan ada ketua dia, orang panggil upline, downline. Kalau saya tak salah Upline dia, makan lambat pun, Jip, makan cepat sikit. Orang berjaya tak makan lambat. Tersentak. Jip, cakap tu lancar. Jangan cakap macam orang bodoh. Biasa tuan-puan, kalaulah Tuan Najib tu mempertahankan sangat ego dia, kau siapa nak tegur aku? Kau bukan mak aku, bukan ayah aku. Bagaimana dia nak berjaya sekarang? Bagaimana dia nak duduk kat tempat dia sekarang? Dengan izin Allah. Itu baru sikit saya cerita. Berapa puluh kelas. Kalau saya cakap ratus sekarang, saya rasa dah ratus. Tapi saya takut saya overclaim. Berapa puluh kelas yang dia dah pergi.
Berapa puluh guru yang dia dah temui untuk mencari ilmu yang betul. Bagaimana nak kaya? Tuan-puan, sebab itu bila ada orang mengecam suami saya, mengecam apa yang Momentum buat, tiada kudis kepada saya. Apatah lagi Tuan Najib sendiri. Sedikit pun tiada kudis. Okeylah tipu. Tiada kudis, melainkan sedikit sahaja. Adalah sikit terasa, ya Allah, kenapa dia orang ni. Dah, lepas tu dah lupa. Dah tak ingat apa dah. Sebab jalan perlu diteruskan. Kerja yang banyak menunggu di depan. Sampai kita mati. Tanggungjawab besar. Makin lama makin besar Allah bagi. Ujian hidup kita, ujian perniagaan kita, ujian kekayaan kita, makin lama makin besar. Jadi persediaan perlulah besar. Persediaan diri, emosi, mental, ilmu, itu yang kami usahakan juga. Bertemu para alim ulama untuk mendapat doa, untuk mendapat restu, untuk mendapatkan kata-kata nasihat yang bernilai bagaikan mutiara daripada mulut-mulut para alim ulama ini. Kerana kami juga manusia. Ada hari kami sangat down. Ada hari kami hampir putus asa. Memikirkan komitmen kita sangat besar, sangat banyak. Bukan sahaja pada, saya tak cakap pasal keluarga lagi dah Komitmen kami ni yang besar adalah pada tim Momentum. Adalah kepada orang-orang susah di sekeliling kami. Adalah kepada orang-orang masyarakat-masyarakat yang memang kami dah berikan setiap bulan bantuan-bantuan sehari hidup. Yang kami tak perlu langsung nak cerita. Tetapi komitmen itu kami pegang. Kami putuskan untuk komit. Supaya kami tak duduk selesa. Supaya kami tak, bila down, tak bangkit-bangkit. Tu minta jauh, na'udzubillahi min zalik. Bila down, boleh down. Bila terjatuh terduduk, duduklah sekejap. Bangkit cepat-cepat. Sebab ada banyak lagi komitmen kita untuk masyarakat kita. Yang tengah tenat ni. Kalau kita tak buat, siapa lagi tuan-puan? Kenapa tuan-puan nak susah-susah? Kenapa Puan Izzah Tuan Najib nak susah-susah? Memang kami memilih untuk susah-susah. Memang itu pilihan kami. Kami punya pengalaman, lebih baik kita sibuk, super busy, tak cukup nafas. Memikirkan masalah umat, bukan fikir saja. Bantu masalah umat, salurkan bantuan, berupa duit ke, berupa ilmu ke, berupa tenaga ke, berupa aura, energi kepada umat. Memang kami memilih untuk itu kerana kami tahu itulah satu-satunya cara untuk kami meraih cinta Allah Ta'ala. Kerana Allah sangat sayang kepada hamba-hamba Dia yang tidak pentingkan diri. Kalau kita kata, saya solat, saya rukun Islam jaga, saya rukun iman jaga, saya zikir, saya selawat. Tetapi itu hanyalah untuk kita sendiri. Untuk kita bersihkan hati. Untuk kita tetap bertakwa kepada Allah. Tetapi mana hablu minan nas? Yang kita buat itu hanyalah hablu minallah. Menjaga hubungan kita dengan Allah. Yang mana hablu minan nas kita? Mana kita punya tanggungjawab kepada orang lain? Yang orang lain itu adalah makhluk Allah. Allah dah janji. Kita sayang hamba Allah yang lain. Kita care kepada hamba Allah yang lain. Kita bantu mereka. Allah akan sayang kita. Itu janji Allah. Itu sajalah yang kami harapkan di dunia ini. Allah sayang kita. Moga-moga akhirat sana kita dapat berehat di dalam syurga dan kita selamat daripada api neraka. Kalau ikutkan orang-orang yang makam tinggi, tak apalah, tu saya cerita lain kali. Saya pun tak mampu nak cerita. Okey, itu saja. Saya doakan semoga pencarian kalian tentang ilmu-ilmu yang bagus. Pencarian kalian untuk mencari guru-guru yang mursyid, yang Allah redha dia. Guru-guru yang berada di jalan Allah yang lurus. Saya doakan makbul. Korang akan temui supaya kita nanti, kita kena bersedia anak-anak kita ni. Kita kena sediakan mereka untuk berhadapan dengan masyarakat dia zaman dia nanti. Dari sekarang kena sedia. That's why perketatkan ekonomi. Kena kaya. Tak kira apa cara. Bukan saya kata tak kira apa cara. Haram pun langgar. Tak. Gunalah apa cara. Gunalah akal fikiran. Mintalah ilham daripada Allah. Gunalah sehabis kudrat tenaga ni.
nak bagi ekonomi kita, ekonomi ummah ni berjaya, kaya. Gunalah tuan-puan. Allah akan tolong. Kalau tuan-puan dah ada niat, ya Allah, aku nak kaya ni, ya Allah, nak bantu orang. Untuk aku cukup sekadarnya, cukup makannya, cukup pakainya. Kenderaan pun dah banyak Allah izinkan bagi. Apa lagi nak? Rumah dah ada. So, ada baki duit lagi. Tolong orang. Tolong orang. Jangan, bukan maksud saya tolong orang tu, bagi semua orang duit. Bukan begitu. Kadang-kadang duit yang kita ada ni, kita nak bina, nak bangunkan teknologi. Semua tu kos. Apa guna teknologi tu? Untuk bantu ummah. Untuk bagi ramai orang dapat belajar dengan mudah. Untuk bantu orang bisnes, boleh bisnes dengan mudah. Kita satukan, buat center. Siapa nak beli barang apa, beli baju, dalam ni je, ruang ni je. Siapa nak beli makanan, dalam ruangnya satu je. Benda tu semua nak dibangunkan. Kos. Itu melibatkan kos yang tinggi. Kalau kami tak kaya, macam mana kami nak bina benda-benda tu semua? So, saya nak ajak semua orang, jom sama-sama kaya. Sebab bila dah kaya nanti, baru kita boleh bercakap tentang sombong atau tidak orang kaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.